Assalamualaikum, hi guys, what up gang? It's your boys Agus Zaidi. So aku rasa aku dah lama tak buat segmen malam Jumaat. And kali ni aku nak buat segmen malam Jumaat lah. Tapi bukan aku yang bercerita, orang lain yang akan bercerita kisahnya. So korang nak tahu siapa? And korang nak dengar macam mana kisahnya? Jom kita wadap. Okay guys, so kali ni aku bersama dengan bapa saudaraku yang lebih dikenali sebagai Pak Long. So inilah Pak Long and dialah yang akan berkongsi kisah seram yang dia pernah lalui. So Pak Long, Pak Long lah kan. So biar viewers semua kenal sebagai Pak Long, okay? Okey. Right Pak Long, ada berapa banyak kisah yang Pak Long nak ceritakan pada malam ni? Untuk malam ni saya akan membawa dua buah kisah. Kisah yang pertama, tatkala saya bekerja sebagai pemandu di sebuah hotel yang terkenal dalam era 80-an, 90-an, yang bernama Sreview Hotel. Sreview Hotel, okey. Jadi tugas saya, makna kerja rutin saya, mengambil staf dan menghantar staf. Kalau belah pagi pergi ke pasar, membawa balik barang-barang yang telah diorder oleh kerani hotel tu. Jadi selepas tu saya berehat sehingga waktu balik kalau kerja pagi. Jadi belah pagi tu memang tak ada banyak kerja sangat lah. Jadi saya nak ceritakan tatkala saya bekerja di shift belah petang, di mana saya bermula pada pukul 3 petang, membawa hingga ke pukul 2. Sekiranya ada function, ada contoh event kerajaan ke apa, birthday party apa, dia akan extend hingga ke pukul lebih kurang dalam pukul 4 lebih lah. Pagi lah. Makna pukul 4 pagi. Jadi kisah ni berlaku pada Khamis malam Jumaat, di mana saya ditugaskan untuk membawa balik staf-staf yang kerja belah petang. Jadi pada malam tu ada function dan event. Jadi staf tu terpaksa stay back sehingga habis kerja lebih kurang dalam pukul 4 pagi. Jadi pada pukul 4 pagi itu saya memandu terus. Lokasi yang pertama Batu 10, seorang perempuan saya turunkan dan saya pastikan setelah dia masuk dalam rumah dia baru saya begah. Itu tanggungjawab saya sebagai seorang pemandu. Selepas tu kami terus pergi ke Bandar Johor Bahru di Jalan Medrem untuk makan. Itu dekat bandar kan? Dekat bandar, dekat Jalan Medrem. Dulu belakang tu banyak peniaga-peniaga stall. Jadi dekat sana kegemaran kami semua adalah sop kambing. Sop kambing masa tu terkenal dua tempat. Satu sop kambing Daud, yang satu lagi sop kambing Yusuf. Jarak dia tak jauh lah. Jadi kami makan. Selesai makan, jadi arah yang kedua saya mengantar pekerja yang duduk di Kampung Melayu Majidi. Lepas tu terus ke Kempas. Lepas tu terus daripada Kempas ada yang duduk Lakin Datin Halimah. Jadi selepas selesai saya mengantar pekerja-pekerja itu balik, jadi saya balik ke arah hotel memandu berseorangan. Jadi jalan yang saya lalui adalah jalan daripada
daripada Yaya Awal terus sampai ke jalan Sempang Mahmudiah. Jadi ketika saya masuk jalan ke Sempang Mahmudiah, jalan lengang lah, maklum lah, dah pagi. Tak ada Mahmudiah kalau tak silap saya kubur. ya, kawasan kubur. Mula kalau kita daripada Sempang petrol pump bawah tu, kita akan jumpa dulu makam diraja. Selepas kita jumpa makam diraja, baru kubur biasalah ni. Jadi tatkala saya sedang memandu, tak semena-mena saya rasa van yang saya pandu tu seolah-olah macam tidak bergerak. Enjin van pun masih lagi berbunyi. Sebab saya rasa tidak bergerak apabila saya tengok kanan dan kiri. Mana kanan tu kubur, kiri tu bangunan. Bangunan tu macam tak bergerak. Jadi seolah-olah kita ni macam berhenti. Tapi enjin ni tu. Jadi mulalah saya rasa sesuatu yang tidak kena. Bulu roma tengkuk ni jangan cerita lah. Lagipun saya seorang. Jadi saya beranikan diri. Saya berhenti. Matikan enjin. Saya turun. Saya keliling van. Selain pada tu saya cek. Takut ada problem yang berlaku pada kenderaan saya. Saya cuba start balik. Hidup. Saya cuba masuk gear 1. Saya lepaskan kelas. Tak berjalan. Mulalah hati saya ni. Takut memang takut. Maklumlah, kita tak pernah jumpa kejadian seperti itu. Jadi saya beranikan diri. Walaupun saya tahu saya dah berhampiran kawasan kubur Mahmudiah. Hampiran dah sebelah lah. Kata tadi pandang kanan nampak kubur. Dah betul-betul dekat kubur lah tu. Jadi saya beranikan diri saya. Saya turun lagi sekali. Apabila saya turun, saya keliling sekali lagi van saya tu, tak ada apa-apa berlaku. Jadi untuk tenangkan hati, tenangkan fikiran, saya seberang. Jalan nak masuk kubur tu memang banyak lorong dia. Jadi betul-betul yang van saya ni berhenti selepas makam diraja. Jadi kat situ terdapat tembok halangan untuk lorong masuk ke atas tu. Jadi saya duduk di tembok tu sambil menghisap rokok. Jadi tatkala sambil saya menghisap rokok, saya cuba pandang balik ke van. Saya dapati tayar depan van tu seolah-olah terangkat. Tayar belakang jejak. Macam Willy lah. Dia macam Willy lah. Tapi terangkat dia tak berapa tinggi lah. Lebih kurang dalam 1 kaki lah, lebih kurang itu. Ibarat kata orang, kalau kita baring bawah van tu, boleh lah kita masuk. Jadi saya dah mula rasa bulu roma jangan cerita. Dada ni debaran kuat. Saya beranikan diri saya. Saya hampiri van tu. Dalam hati saya berkata, apa barang yang saya nak ambil sekiranya kalau ada apa-apa berlaku. Jadi dalam van saya tu memang tak ada apa-apa lah. Jadi saya cuba beranikan diri. Saya tengok bawah van dalam keadaan saya menyangkung. Apabila saya membongkok, meletakkan kepala saya di bawah arah van tu, alangkah terperanjatnya saya. Rupanya ada sesuatu makhluk yang berwarna putih. Tangan dia terdepang ke atas seolah-olah tangan dia tu mengangkat van tu. Jadi saya beranikan diri saya. Saya panggil
Makna saya marah. Hoi, kata saya. Dia pun toleh. Apabila dia toleh, maklumlah kalau tuan-tuan ke perempuan tengok pun takut juga. Kerana mata dia bulat, besar, lebih kurang macam kecil sikit daripada piring, berwarna merah. Wajah dia, muka dia memang pucat, bertaring. Dia tepi keliling kain dia tu memang kata orang ada palitan-palitan lumpur, dan kain dia tu pun maklumlah kata orang kan, kalau kita dah kain putih kalau duduk dekat kawasan tanah memang kata orang berpecak-pecak warna tanah. Jadi apabila wajah dia menoleh ke arah saya terperanjat. Apabila saya cakap, oh iya je, dia toleh saya terus terduduk ke belakang. Masa tu saya rasa macam nak terkencing ada, nak lari pun ada. Tapi memandangkan ya kata orang, saya cuba beranikan diri. Apabila dia dengar saya panggil tu, terus dia lepaskan van tu. Secepat kilat, lembaga tu terus keluar dari van, terus terbang masuk ke kawasan kuburan Mahmudiah. Saya pun tak sangka macam mana saya boleh berlari. Saya kejar, sambil saya kejar, lembaga tu mengilai. Jadi saya pun tak berapa tahu sama ada dia Pontianak ataupun langsui. Tapi biasa-biasa kalau mengilai, bunyi dia lebih kurang macam ini. Kalau tuan-tuan dengar pun, bukan bulu roma je naik, ingat rambut kat kepala ni pun naik. Jadi apabila saya kejar, saya tak sadar rupanya saya dah betul-betul berada di tengah kawasan perkuburan. Bermakna di depan tu Jalan Puteri, di belakang. Jadi apabila saya sadar dan saya tahu yang saya dah berada di tengah-tengah kawasan perkuburan, saya merasa takut. Terus saya balik, saya turun balik menuju ke arah van. Apa yang saya rasa saya boleh baca, saya baca. Tapi alhamdulillah, ketika tu tak ada apa-apa berlaku pada diri saya. Saya start van, saya masuk gear, van tu bergerak. Sampailah ke destinasi saya, iaitu di Serebi Hotel. Dan sampainya di hotel tu peristiwa satu lagi berlaku. Okey, kejap. Sebelum peristiwa seterusnya, saya nak recap balik. So maksudnya Pak Long bawa dah habislah bawa semua staff tu, dan Pak Long seorang-seorang jalan sampailah Pak Long daripada jajak awal tu menuju ke Mahmudiah. So sampai Mahmudiah, Pak Long rasa macam van tu tak bergerak. Betul? Mana dah masuk jalan Mahmudiah tu lah. Tiba-tiba van tu macam enjin bunyi, tapi saya rasa macam, senang cakap, macam tergantung. Saya tengok bangunan kanan roboh, kiri bangunan tak bergerak. Kalau kita bawa kenderaan kan bergerak. So maksudnya okey, Pak Long dah tekan minyak semua lah. Ya. Tekan minyak tapi tak bergerak. Okey, jadi Pak Long pun turun and check. Check kali pertama tak ada. Tak ada. Okey, so kali kedua Pak Long try juga, tekan minyak semua, lepas clutch pun still tak bergerak. Tak bergerak. So jadi Pak Long pun turun kali kedua, tengok, and Pak Long seberang jalan. Ya. Jalan, Pak Long nampak van, depan van tu terangkat. Ya. So Pak Long pun pergi beranikan diri, and Pak Long cangkung. Ya. Tengok. Okey, so yang jadi kemuskilannya, so Pak Long nampak ada satu lembaga. So maksudnya lembaga tu tengah baring lah. Dia tengah baring, bermakna senang cakap kata orang macam orang baring terlentang. Tapi muka dia memandang Bawah van lah. perut van tu. So dia pun angkat. Dia angkat. Okay. So lepas tu bila Pak Long panggil, dia pun toleh, and dia terus terbang. Okey. So itu cerita pertama daripada Pak Long, and aku yang dengar sini pun aku rasa macam, kalau aku dekat dekat tempat Pak Long, mungkin aku dah lari kot. Tapi tu lah, tak sangka kata walaupun dalam ketakutan boleh pula muncul keberanian untuk kejar benda tu. Ya. So okey, cerita kedua Pak Long macam mana pula?
Dia yang saya nak cerita ni benda tu yang berlaku pada hari yang sama. Jadi tatkala saya sampai di senang cakap di lobi, makna entrance hotel. Tempat reception lah. Mana kita nampak lah sebab cermin dia yang bahasa jenis boleh buka tutup. Jadi kita nampak lah sebab ada cahaya di dalam tu, boleh nampak keadaan dalam lobi tu dekat entrance apa semua. Jadi dekat situ ada seorang security sedang baring. Memang tugas dia lah apabila dia dah buat kawalan, rondaan dan sebagainya. Jadi dah dekat-dekat pukul 5 lebih apa, mungkin dia mengantuk, dia baring kat sofa panjang. Jadi apabila saya turun daripada van tu, lampu saya belum tutup lagi, enjin saya dah matikan. Jadi saya tengok security tu, dia macam ibarat senang cakap macam orang baring tapi macam gelisah. Saya tengok keadaan dia seolah-olah macam dia sesak nafas, meronta-ronta. Pertama kali saya tengok tak ada apa-apa yang saya nampak. Apabila saya pandang betul-betul, saya tengok, seram saya nak cerita, sebuah sesuatu makhluk yang begitu tinggi, berwarna hitam, berbulu. Jadi nak kata macam gorilla ke apa tu, kata orang lebih kurang macam itulah, tapi berbulu jadi warna hitam. Jadi apabila saya sampai dekat, makna saya berhenti dekat tempat pijak kaki yang ada welcome tu, jadi pintu tu terbuka. Jadi apabila pintu tu terbuka, saya pun sergah benda tu. Rupanya benda tu tengah menekan dada security tu. Sebab tu saya tengok security tu macam sesak nafas, meronta-ronta. Jadi apabila saya tengok, saya terus seolah-olah macam marah. "Oi, kau buat apa tu?" Bila dia pandang saya, terus dia lari masuk ke coffee house. Jadi benda tu yang sebenarnya memang ada dekat Sleepy Hotel. Kadang-kadang memang ramai juga yang jumpa. Jadi benda tu ibarat kata orang, security tu pun baru dalam sebulan 2 kerja. Jadi mungkin dia belum kenal. Jadi macam kita staff-staff yang lama dia dah kenal. Jadi apabila saya marah dia, terus dia lari ke coffee house. Lepas tu hilang. Lepas tu saya kejut kawan saya, dia putus sadar. Terus dia beristighfar. Lepas tu dia kata, "Aku macam kena tekan." Lepas tu saya cerita lah dengan dia. Jadi satu saja yang saya nak peringatkan, kalau kita tahu tempat kawasan itu sesuatu yang rasa kita jarang pergi, contohnya macam security tu sebab dia baru, tapi daripada segi pergaulan dia, kebanyakan kata-kata dia meninggi diri. Jadi saya Teruskan. Jadi saya pesan satu saja, janganlah kita cakap besar. Jadi security tu dia cakap besar sebab dia orang Melaka. Dia kata, kat hotel ni ada hantu, aku ni anak cucu cicit hantu. Jadi itulah saja pengalaman saya yang berlaku 2 perkara di dalam satu hari. So itu adalah kisah pertama lah. Ya. So maksudnya lepas dia settle mengejar hantu tu, and Pak Long pun balik, Pak Long nampak ada satu lagi kejadian yang terjadi apabila salah seorang security ditekan oleh satu lembaga. So peringatan dia macam tadi Pak Long cakap lah, jangan kita bermegah diri di tempat orang. So Pak Long ada cerita lagi? Okey, satu lagi cerita. Ketika saya selepas tu saya dah tak berkhidmat lagi di Sleepy Hotel. Saya bekerja di sebuah syarikat pengeluaran kereta di Jalan Tampoi. Jadi kilang syarikat kereta tu berhampiran, mana berdepan dengan Taman Seri Bahagia. Jadi dulu asal-asal kilang tu nama dia Kilang Opel. Kalau orang lama-lama mungkin dia pernah dengar nama kilang tu. Selepas tu dia tukar kepada General Motor. Selepas tu apabila Jepun masuk,
Jadi nama kilang tu ditukar kepada Oriental Assembler. Jadi saya bekerja pun berlaku pada waktu malam. Jadi peristiwa tu pada hari Rabu malam Khamis. Ketika itu saya masuk shift petang. Jadi selepas hampir waktu tugas malam tu nak selesai, jadi untuk shift malam bawa ke pagi, sahabat saya bila dia masuk jumpa saya, dia kata, "Kau nanti balik naik apa?" Saya cakap, "Mungkin jalan kaki." Habis dia kata, "Kalau macam itu bawalah motor dia balik," dia kata. Jadi kata saya, "Okey lah." Jadi pada tahun tu yang sebenarnya, bila kata orang, kita belum berapa menikmati kemudahan seperti sekarang. Jadi di kawasan tu, kalau orang-orang lama mungkin tahu, di Jalan Tampoy, di belakang kilang Oriental Assembler tu memang jalan gelap, tiada lampu. Mana senang cakap, kemudahan asas belum ada, dan banyak kilang-kilang papan. Hanya terdapat satu kilang bengkel Basti Hakim berhampiran dengan kilang air batu. Jadi apabila selesai pukul 12 suku, saya balik pergi ke tempat parking motor. Saya bawa lah motor kawan saya tu balik. Saya tak berani nak ikut jalan besar sebab kadang-kadang dekat sempang 4 jalan kempas tu kadang-kadang ada roadblock. Jadi saya ikut shortcut, ikut jalan belakang. Jalan belakang tu memang terus terang saya cakap memang tak ada lampu. Jadi apabila saya keluar daripada security, saya belok ke kiri menuju ke Jalan Tampoy. Lepas tu saya belok lagi ke kiri ke Jalan Tahanah untuk balik ke Laken. Jadi dalam perjalanan saya, maklumlah motor yang saya bawa tu bukanlah macam motor sekarang. Senang cakap, saya bawa motor Honda C70. Motor lama tu. Itu memang kata orang model yang kedua lah selepas C70 yang handle dia tu macam handle basikal. Jadi tatkala saya menunggang motor tu mendaki bukit, yalah maklumlah enjin dia pun senang cakap tak power kan, jadi pelan lah bawa. Betul-betul berhampiran kawasan sekarang, mana Jalan Padu tu sekarang ada pasar tani. Di depan dia tu tempat bengkel orang membersihkan atau mencuci bas. Jadi ketika saya hampir sampai di kawasan tu, saya nampak satu lembaga sedang berjalan sama dengan arah saya, makna ke depan. Jadi apabila saya dah nak hampir dengan dia, kemungkinan dia dengar bunyi motor saya, dia pun berhenti. Apabila dia berhenti, saya sampai, saya tengok perempuan. Seram sejuk. Jadi saya berhenti sebab dia tahan. Lepas tu ada cakap dengan saya, dia nak tumpang, kata dia. Jadi saya tanya, Perempuan tu? ya. Jadi saya tanya, awak daripada mana? Dia kata, bawa balik kerja daripada Singapura. Dia, kenapa pula dekat sini? Awak naik apa? Dia kata naik bas. Bas berhentikan dia kat sini. Sebab dia kata last kali dia lah seorang yang dalam bas, yang lain semua dah turun lah tempat-tempat lain. Jadi dia kata bas tu rosak, nak balik ke bengkel. Dan saya, masa tu saya tak fikir macam mana sanggup driver bas tu boleh tinggalkan dia seorang ke apa kan. Jadi saya tak kisahlah. Jadi saya tanya nak balik ke mana. Dia kata nak balik ke Kebun Teh. Jadi kalau dulu orang sebut lagi Kebun Teh, dia adalah tanah perkuburan yang kedua besar selain daripada Mahmudiyah. Jadi saya cakap, bolehlah sebab saya pun nak balik Laken. Saya hantar awak dulu, lepas tu barulah saya balik ke Laken.
Dia kata, yelah, dia kata. Jadi perempuan tu pun naiklah di belakang. Naik macam biasa. Saya pun mulakan perjalanan semula. Lebih kurang tak sampai berapa meter, hidung saya tercium satu bauan yang cukup wangi dan harum. Tatkala itu bulu roma saya dah mula mengembang. Rambut saya pun jangan cerita. Masa itu belum ada kuasa untuk pakai helmet. Jadi untuk pastikan siapa, saya betulkan side mirror kanan dan kiri. Apabila saya betulkan, saya tak nampak belakang. Tapi apabila saya toleh, saya nampak tangan dia pegang pinggang saya. Yang membuatkan saya rasa macam tersentak, takut dan sebagainya. Apabila dia berkata, abang jangan takut. Saya tak ganggu abang, saya cuma nak tumpang saja. Tuan-tuan, perempuan, maklumlah, hanya Tuhan saja. Ini Allah SWT yang tahu keadaan hati saya ketika itu. Jadi saya bawa lah. Memandangkan rasa motor tu tak berapa laju, saya rasa macam nak tojang dengan kaki. Biar sampai cepat dia ke Bontir. Jadi untuk pendekkan cerita, apabila sampai di kawasan tanah perkuburan ke Bontir, saya pun masuk di tanah perkuburan kubur dagang tu. Saya masuk. Saya tanya. Hantar dalam. Masuk dalam. Saya tanya di mana rumah. Dia tunjuk di belah tengah. Kalau sekarang pun masih ada lagi macam satu bangunan berbumbung warna hijau. Jadi apabila sampai di kawasan tu, saya berhenti. Dia pun turun. Apabila dia turun, dia pun cakap, terima kasih bang. Jadi dia berjalan. Apabila dia berjalan, memandangkan takut gelap, tak nampak, saya naikkan lampu beam. Sambil tu saya press enjin motor biar terang. Jadi dia berjalan. Tiba-tiba datang satu kabus. Selepas kabus tu hilang, wanita tu pun tak ada. Hanya Tuhan saja yang tahu. Masa tu saya rasa macam saya nak pikul motor tu berlari, memandangkan kelajuan motor tu yang tak mampu dengan harapan saya untuk cepat sampai di rumah. Jadi itulah kejadian yang kedua yang pernah saya alami sendiri. Banyak cerita-cerita yang saya alami. InsyaAllah di masa akan datang, sekiranya PKP ni masih berlanjutan, kita akan jumpa lagi. Alright, so cerita kedua, okay, saya akan recap balik. So Pak Long balik daripada kerja, naik motor dekat Jalan Tahanah. Ya. Yeah. So untuk korang yang tak tahu Jalan Tahanah tu dekat situ ada satu, orang kata, futsal center. Futsal. Yes. Tempat orang kata YH Sport Center. Ya. Yeah. So kat situ aku selalu main bola kat situ. Jadi bila lepas Pak Long cerita macam ni, rasa macam aku tak nak main lah kot futsal. So okay, lepas Pak Long lalu kat kawasan situ, Pak Long nampak satu perempuan. Ya. Dan dia pun tahan, and dia pun minta tumpang. Ya. Yeah. Dan Pak Long pun bagi tumpang, and jalan tak sampai berapa meter, Pak Long cium satu bau-bauan. Ya. Dan kemudian Pak Long pun cuba nak tengok dia, dan Pak Long betulkan side mirror. Ya. Betulkan side mirror, dan Pak Long tengok dekat dekat pinggang ada tangannya. Ada tangannya. So tapi bila Pak Long betulkan side mirror, Pak Long tak nampak orangnya. Senang cakap, kita dalam cermin tu tak nampak. Kalau saya lah, memang saya dah willy dah tinggalkan. Sebab apa? Kalau pengalaman yang mana saya tahu, benda-benda macam ini yang sebenarnya kalau kita tengok dalam cermin memang tak ada. Contoh kita perasan dia di belakang kita, depan ni ada cermin, tak nampak. Apabila kita tolak, mesti ada. Tengok dalam cermin mesti tak ada. Sebab benda-benda macam ini, kata orang, dia macam kalis lah dengan cermin. Tak tahulah. Mungkin pantang larang dia lah, kita pun tak tahulah. So Pak Long hantar sampailah ke Bontir, dan Pak Long pun masuklah kawasan perkuburan. Masuk dalam kawasan perkuburan dengan motor tu sekali. Dan hantar dia,
Dan dia pun menuju ke tempat yang dia nak pergi tu lah. Ya. And tak silap saya, memang kawasan yang Pak Long cakap tu dia memang ada bumbung warna hijau. And masih ada lagi sampai sekarang. Masih ada. Betul. Memang ada. Kalau siapa yang korang area Johor and tahu kat Kubur Dagang, Kubur Kebun Teh, rasa korang tahu kot. Sebab memang ada satu bangunan, dia macam pondok kan. Dia macam pondok. Dia macam pondok warna hijau besar kat tengah-tengah kawasan perkuburan. So Pak Long hantar dia pun pergi, and Pak Long pun bagi orang kata lampu untuk dia nampak jalan. Ya. So Pak Long rem. Kemudian datang kabus. Datang kabus. And kemudian dia pun hilang. Selepas je kabus tu hilang, orang tu pun hilang. Lepas tu Pak Long pun cabut lah. Kalau nak ikutkan kata orang memang putih tapak kaki. Tapi memandangkan kita naik motor rasa macam nak pikul motor. Alright, so itu je lah 2 kisah yang Pak Long ceritakan, yang Pak Long kongsikan pada malam ni. So itu je lah yang kata kisah yang Pak Long sampaikan untuk korang. And kalau korang nak lagi Pak Long bercerita, korang boleh drop komen kat bawah, okay? So akhir kata daripada aku, hadapi hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum. Share.